Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan Piala Debat Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman para hadirin, persidangan ini dapat ditonton secara langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran Langsung. Saya Muhammad Iqmal Yusrizan merupakan tuan yang dipertuan anda untuk sidang kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada UiTM Johor. Yang amat berhormat Perdana Menteri ialah Akmal bin Aminuddin. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Ahmad Solihuddin bin Muhammad. Yang berhormat Menteri Pertama Daniel Alif Najmi bin Muhammad Azur. Manakala Yang berhormat Menteri Simpanan Nur Aina Fazrin binti Abdullah. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada UiTM Sabah. Yang berhormat Ketua Pembangkang Syed Hassan Iqmal bin Abu Bakar. Yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Ashari bin Markus dan Menteri Pertama dan Yang berhormat Pembangkang Pertama Nurdini Wardina binti Suryadi. Manakala Pembangkang Simpanan ialah Nurul Fatihah Izzati binti Osman. Hakim bagi pusingan ini ialah untuk Ketua Hakim Cik NG Wifren, Hakim kedua Encik Muhammad Hafiz bin Zainul dan Hakim yang ketiga ialah Encik Muhammad Izzat Amirul. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan ini akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah teras 16 SDG Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama SMJ. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Membawa semangat negeri angin di bawah baju, saya dengan ini yakin dan percaya bahawa teras 16 SDG Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama SMJ Tuan Yang di-Pertua. Jadi sebelum kita bergerak kepada pembawaan kes di meja pihak perwakilan kerajaan, adalah lebih baik saya mendefinisikan usul frasa demi frasa. Baiklah, frasa yang pertama adalah teras 16 SDG Sustainable Development Goal Tuan Yang di-Pertua. United Nations Development Program telah pun merangkakan Sustainable Development Goal ini dengan 16 rangka teras Tuan Yang di-Pertua. Jadi di dalam perdebatan ini yang akan kita perdebatkan adalah teras ke-16, iaitu berkenaan mengenai peace, justice and strong institution dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Di mana di dalam teras ini ianya ingin mempromosikan keamanan dan masyarakat di dalam membangunkan negara yang mampan Tuan Yang di-Pertua dengan kita menyediakan akses keadilan Tuan Yang di-Pertua. Jadi di dalam UNDP merangkakan teras 16 ini, mereka merangkakan kerana akan adanya konflik ataupun institusi yang lemah ataupun akses yang terhad kepada keadilan. Kerana itulah wujudnya teras 16 SDG ini Tuan Yang di-Pertua. Itu frasa yang pertama. Jadi frasa yang kedua adalah pemacu utama SMJ Tuan Yang di-Pertua. Seperti kita sedia maklum, SMJ ini adalah Sabah Maju Jaya, merupakan pelan hala tuju bagi pembangunan Sabah Tuan Yang di-Pertua. Jadi yang perlu kita utamakan adalah
untuk menjadikan teras 16 ini sebagai pendorong utama SMJ ini dalam kita menjalankan SMJ ini, Tuan Yang Bertuah. Mana kata pada hari ini perlu untuk kita ikuti teras 16 ini di dalam kita menjalankan SMJ. Kerana apa? Kerana di dalamnya ada aspek mengenai keadilan, keamanan dan juga pengukuhan institusi yang sebenarnya perlu di dalam kita ingin membangunkan SMJ ini, Tuan Yang Dipertua. Jadi bergerak kepada frasa terakhir, frasa titik pertikaian, mesti ini, Tuan Yang Dipertua, tidak boleh tidak justifikasi kami di meja pihak perwakilan kerajaan. Kerana apa? Kerana wujudnya 3 isu keterdesakan di dalam SMJ ini, Tuan Yang Dipertua, iaitu isu pertama, isu keamanan berkenaan mengenai ancaman kedaulatan Sabah itu tersendiri, Tuan Yang Dipertua. Isu kedua adalah isu keadilan, bagaimana isu akses keadilan ini dinafikan oleh penduduk Sabah, Tuan Yang Dipertua. Dan isu ketiga adalah untuk mengukuhkan institusi, bagaimana ketirisan institusi di dalam urus tabik ini perlu untuk kita selesaikan, Tuan Yang Dipertua. Jadi kayu ukurnya mudah, kita telah beli 3 isu keterdesakan ini. Jadi untuk kita menilai adakah 16 teras ini menyelesaikan 3 isu keterdesakan ini, jadi itulah keadaan mesti, tidak boleh tidak, Tuan Yang Dipertua. Jadi pihak pembangkang perlulah membawakan, tidak perlu pun teras 16 ini menjadi pendorong utama. Kerana apa? Kerana ianya tidak dapat menyelesaikan 3 isu keterdesakan yang telah saya sebutkan ini tadi, Tuan Yang Dipertua. Baiklah, selesai pendefinisian usul. Sebelum bergerak kepada analisis pertama, mana-mana celahan? Yang berhormat, bagaimana pada hari ini Yang berhormat mengukur utama dan pemacu itu? Respon. Yang berhormat, pendorong utama bermakna pada hari ini kita perlu menjadi ikutan pendorong yang utama, Tuan Yang Dipertua. Itulah pemacu utama. Bermakna di dalam kita ingin menjalankan SMJ, di dalam kita ingin meneruskan pelan hal 7 ini, perlu untuk kita merujuk, perlu itu kita ikuti teras 16 SDG ini, Tuan Yang Dipertua. Itu sahaja jawapannya. Jadi bergerak kepada analisis pertama berkenaan teras isu ini, iaitu isu keamanan, Tuan Yang Dipertua. Baiklah, sebenarnya di dalam kita ingin melaksanakan Sabah Maju Jaya, perlu untuk kita ikuti teras 16 SDG ini dari aspek keselamatan, Tuan Yang Dipertua. Kerana di Sabah sendiri kita sedia maklum adanya ancaman serangan luar, iaitu ancaman daripada tentera Diraja Sulu yang mahu merampas Sabah daripada Malaysia ini, Tuan Yang Dipertua. Dan krisis ini, krisis yang paling popular apabila berlakunya pencerobohan Lahad Datu yang merupakan insiden serangan terpaling teruk di Malaysia, Tuan Yang Dipertua, di dalam 60 tahun lebih kita merdeka ini, Tuan Yang Dipertua. Dan sebenarnya, tahukah anda, ancaman ini tidak berakhir di insiden Lahad Datu itu sahaja, Tuan Yang Dipertua. Kerana pada masa kini pun masih berlakunya adanya lagi berita ancaman daripada negara seberang itu, Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Kerana baru-baru ini di akhir tahun 2021 ini kita mendapat berita bagaimana terdapat 600 tentera Diraja Sulu mempersiapkan diri dan senjata, Tuan Yang Dipertua, bersedia untuk apa? Menawan Sabah, Tuan Yang Dipertua. Dan persediaan ini dipersetujui oleh 11 datuk bandar selatan Filipina, Tuan Yang Dipertua. Menunjukkan apa? Ianya merupakan serangan terancang dan telah pun diluluskan secara diplomatik oleh negara sebelah, Tuan Yang Dipertua. Apakah tindakan kita, Tuan Yang Dipertua? Sebab itulah kita lihat pelan hala 7 SMJ ini pada hari ini tidak ada pun menyentuh berkenaan isu ini, Tuan Yang Dipertua. Itulah kita letakkan teras 16 sebagai pendorong dan pemacu utama, Tuan Yang Dipertua, di dalam kita ingin menjayakan Sabah Maju Jaya. Kerana apa? Kerana serangan ini pada masa kini sedang bersasar ke Lahad Datu dan sempurna pada tahun 2022 tahun ini, Tuan Yang Dipertua. Jadi apakah persiapan kita? Apakah rujukan? Apakah dorongan kita untuk menghalang, menambah baik sistem keselamatan kita ini, Tuan Yang Dipertua? Sebab itulah perlu kita utamakan dan perlu untuk kita jadikan teras 16 ini sebagai pemacu di dalam kita menjalankan SMJ ini, Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Kerana di dalam teras 16.3 ini, Tuan Yang Dipertua, ianya ada menyebut bagaimana adanya keperluan supaya the rule of law dipraktikkan sehingga di peringkat antarabangsa, bukan sahaja peringkat kebangsaan, Tuan Yang Dipertua. Jadi kita ambil saranan dan kita ambil panduan ini, Tuan Yang Dipertua, yang perlu kita lakukan berdasarkan teras 16 ini. Sebenarnya apa? Sebenarnya perlulah pihak negeri, pihak kerajaan Malaysia dan juga wakil daripada negeri Sabah melakukan rundingan di Mahkamah
keadilan antarabangsa Tuan Yang Dipertua untuk menjadi titik permulaan di dalam kita menambah baik teras isu keselamatan, kedaulatan Sabah itu sendiri Tuan Yang Dipertua. Dan semua ini kita dapat hasil daripada dorongan apa? Hasil daripada dorongan teras 16 Sustainable Development Goal inilah Tuan Yang Dipertua. Nampak tak? Teras ini telah pun memberikan dan menunjukkan jalan yang sepatutnya kita ambil dan kita fokuskan. Sebab itu Tuan Yang Dipertua, walaupun tidak dinyatakan di dalam SMG, namun tidak terlambat untuk kita jadikan teras 16 ini sebagai pemacu Tuan Yang Dipertua agar apa? Agar pembangunan kita akan lebih mampan Tuan Yang Dipertua. Kerana itulah Tuan Yang Dipertua saya nyatakan pada hari ini, ya, teras 16 Sustainable Development Goal ini mesti tidak boleh tidak menjadi pemacu utama. Kerana apa? Kerana ada tiganya isu keterdesakan ini Tuan Yang Dipertua, dan isu ini dapat diselesaikan dengan dorongan yang ditunjukkan teras 16 SDG ini Tuan Yang Dipertua. Mohon untuk terus mencadang, mohon usul diterima. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Tes, boleh dengar? Ya, boleh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dihindar syaitan yang terjam. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Perwakilan Kerajaan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang, salam perdebatan saya titipkan pada sisi Dewan pada hari ini. Usul berbunyi, teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama. Di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini kami percaya teras 16 SDG tidak mesti menjadi pemacu utama. Melihatkan kepada kes kami di perwakilan pihak kerajaan, melihatkan kepada ketidaksesuaian keperluan kepada Sabah warga Dewan sekalian. Maka saya tunjukkan apa sebenarnya permasalahan di perwakilan pihak kerajaan pada hari ini bangkit. Yang pertama di seberang sana mendefinisikan usul pada hari ini dengan cukup lompong warga Dewan sekalian. Yang pertama mereka ceritakan tentang bagaimana SMJ pada hari ini. Namun dalam penceritaan SMJ mereka tidak menceritakan kepada sisi Dewan apa sebenarnya objektif utama yang perlu kita capai dalam SMJ ini. Mari saya buatkan kerja yang Perdana Menteri perlu pada hari ini. Yang pertama objektif SMJ, kita lestarikan sektor pelancongan. Yang kedua, optimumkan industri agro. Yang ketiga, memodenkan peladang, petani dan penternak. Yang keempat, kita bangunkan model insan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, jaringan infrastruktur dan lestari hijau warga Dewan sekalian. Maka dalam matlamat SMJ pada hari ini, itu yang kita perlu capai. Bukannya teras 16 SDG ini, kita tiba-tiba jadikan pemacu utama, lalu bagaimana kita nak capai SMJ ini warga Dewan sekalian? Itu perwakilan pihak kerajaan perlu faham dalam usul kita pada hari ini. Seterusnya mereka meletakkan kayu ukur mesti pada hari ini dengan 3 perkara. Yang pertama mereka ceritakan keperluan mendesak tentang keamanan ancaman kedaulatan, keadilan yang dicabar, kekukuhan institusi. Namun warga Dewan sekalian, yang kita perlu faham pada hari ini, isu utama di Sabah tidak selari dengan yang ditetapkan oleh SDG. Itu yang kita perlu faham. Kerana apa? Kerana pada hari ini masih ramai orang yang tidak makan, masih ramai orang yang miskin pada hari ini. Itu yang kita perlu fahamkan. Pendidikan rakyat Sabah. Siapa nak bela kalau kita teraskan dengan teras 16 SDG yang mementingkan keamanan, keadilan dan kekuatan institusi ini warga Dewan sekalian. Itu pihak kerajaan perlu ceritakan pada sisi Dewan. Namun gagal dalam pendefinisian mereka pada hari ini. Mereka ceritakan pemacu utama pada hari ini yang cukup gagal. Bagaimana kami nak ukur ini satu pemacu utama? Adakah pemacu ini dengan kita letakkan teras terus jadi pemacu? Tidak warga Dewan sekalian. Tiada penceritaan dalam pendefinisian. Bagaimana kita nak ukur ini pemacu utama ataupun tidak? Maka saya tuntut di kedua ataupun ketiga nanti baru kita ceritakan kepada sis Dewan. Maka kita akan persetujui bersama-sama warga Dewan sekalian. Kami tunjukkan pada hari ini teras 16 SDG ini ada 16 warga Dewan sekalian, yaitu kita lihat kepada isu global yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan isu ini adalah isu-isu global yang perlu diselesaikan dalam
dalam sektor global itu sendiri, warga Dewan sekalian. Namun, di Sabah sendiri ada banyak isu yang tiada dalam isu-isu global yang telah ditetapkan oleh Trust 16 SDG ini. Yang pertama, tentang masalah milikan tanah. Saya beri contoh yang kedua, masalah parti warga Dewan sekalian. Dalam Trust 16 SDG ini, tiada langsung penceritaannya tentang masalah-masalah terbesar dalam Sabah ini. Lalu, di perwakilan pihak kerajaan pada hari ini membawakan Trust 16 SDG ini mesti tidak warga Dewan sekalian. Hebat mereka pada hari ini. Tiba-tiba dengan masalah-masalah yang tidak dapat ditangani ini, jadikan SDG teras utama. Seharusnya kita selesaikan masalah ini melalui akar umbinya lagi agar kita dapat capai Sabah Maju Jaya yang ditetapkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Sebelum saya teruskan, silakan mana-mana. Yang berhormat, bukankah dengan menjaga keamanan di sepadan negeri Sabah ini adalah membentuk kesejahteraan rakyat untuk rakyat negeri Sabah juga? Dan ini Yang tiada dalam SMJ. berhormat, kalau sekadar kita Cuma ada dalam jaga SDG. persempadan di tersebut, tidak mungkinlah warga Dewan sekalian. Sedangkan matlamat yang kita ingin tuju pada hari ini ada 5. Saya telah terangkan sebentar tadi bagaimana nak capai SMJ dengan hanya jaga keamanan. Itu perwakilan pihak kerajaan perlu faham. Namun tidak faham-faham lagi yang berhormat. Terus kepada bidasan Huja. Yang pertama, bercerita tentang teras keamanan pada hari ini. Bercerita tentang pencerobohan Lahadatu. Bagaimana ini jadi isu utama, sedangkan ramai rakyat lain yang sudah terjejas warga Dewan sekalian. Maka saya anggap pengujahan pada hari ini rangkumannya tiada warga Dewan sekalian. Terus pada sesi pengujahan di bawah kata kunci ketidaksesuaian isu pada hari ini. Di Sabah, ianya berbeza dengan di global warga Dewan sekalian. Selaku perwakilan pihak pembangkang pada hari ini, kami lebih murni. Kerana apa? Kerana kita tidak perlu menuntut SDG ini sebagai satu pemacu utama. Kerana apa? Kerana kita ada RMK 12 warga Dewan sekalian. Itu satu benda yang perlu kita rujuk sebagai satu pemacu utama dalam perdebatan kita pada hari ini. Pada awal pelaksanaan SMJ, pelan pembangunan sekolah daif tidak dapat diperhalusi. Kerana apa? Kerana ada masalah isu milikan tanah warga Dewan sekalian. Ini adalah isu terbesar dan utama yang perlu pihak kerajaan dan pembangkang sama-sama fikirkan dan kita atasi masalah ini agar masalah-masalah lain dapat kita kawal warga Dewan sekalian. Yang kedua, isu masalah parti. Jabatan Perangkaan Malaysia telah menunjukkan peningkatan sebanyak 17.8% kemasukan parti ke negeri Sabah pada tahun 2022 warga Dewan sekalian. Namun, dengan hanya kita terapkan dasar yang ke-16 ini dan keamanan, keadilan dan kekukuhan institusi ini, dapatkah kita capaikan matlamat SMJ ini warga Dewan sekalian? Saya yakin tidak dapat. Kerana apa? Kerana perkara ini tidak langsung berteraskan matlamat SMJ yang perlu untuk kita perhalusi pada Dewan Perdebatan kita pada hari ini. Maka warga Dewan sekalian, rangkuman hujah di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini mudah. Apabila kita lihat ketidaksesuaian isu di Sabah dan global yang diteraskan dalam 16 teras SDG ini warga Dewan sekalian, tidak ada keselariannya. Maka dengan kita lihat RMK 12 yang lebih murni dan lebih sesuai kepada Sabah, kami yakin teras 16 SDG tidak mesti menjadi pemacu utama, melihatkan kepada kes kami ketidaksesuaian kepada keperluan Sabah. Mohon untuk terus mencadang, membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul yang begitu bersemangat hari ini. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Cubaan suara dengar ke suara saya? Boleh dengar. Baiklah Tuan Dipertua, dalam pusingan terakhir, pusingan 5 ini, saya cuma harapkan satu perkara, iaitu demi kemajuan negeri Sabah dan kelestarian kemakmuran negeri Sabah. Oleh itulah hari ini muncul kerajaan, hari ini kami gagaskan usul teras 16 SDG Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama Sabah Maju Jaya, iaitu SMJ warga Dewan sekalian. Namun sebelum itu, terima kasih Tuan Speaker Dewan, kerajaan pembangkang, hadirin hadirat, warga Dewan yang sudi bersidang dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Baiklah, respon terus terhadap kes di meja puakan pembangkang pada hari ini yang cukup bermasalah untuk diperdebatkan warga Dewan
dewasa sekalian. Hari ini kita lihat dalam kes pembangkang, mereka katakan kepada kita, mereka tak mahu ia menjadi pemacu utama sebab apa? Ketidaksesuaian keperluan kepada Sabah warga dewasa sekalian. Namun kita lihat pada hari ini warga Dewan mereka juga ada masalah cerapan konsep di meja perwakilan kerajaan Tuan Di Pertua. Kerana apa pada hari ini mereka tuduh kami Pahang tidak tunjukkan apa keadaan pemacu utama dan sebagainya. Mereka tak faham keadaan pemacu utama dan sebagainya warga Dewan sekalian. Sedangkan hari ini keterdesakan yang kami tunjukkan kepada anda iaitu ada 3 isu keterdesakan. Pertama, isu keamanan, ancaman kedaulatan Sabah ini. Yang kedua, isu keadilan, isu akses yang dinafikan. Yang ketiga, isu kukuh institusi iaitu adanya isu ketirisan institusi urus tadbir warga dewasa sekalian. Di mana ketiga-tiga keterdesakan isu ini menyebabkan pada hari ini kita perlunya ada teras 16 SDG ini bagi apa? Bagi memacu utama SMJ ini untuk apa warga dewan, untuk kelestarian dan kemakmuran negeri Sabah itu sendiri warga dewasa sekalian. Di mana hari ini kita lihat bangkit Ketua Pembangkang sebentar tadi tidak pernah pun menafikan bahawa hari ini kita tidak ada ketiga isu keterdesakan ini. Mana kata hari ini mereka bersetuju kita ada 3 masalah ini warga dewasa sekalian. Dan hari ini kita juga hari ini pembuatan kerajaan membuktikan kepada anda bagaimana Teras 16 ini memenuhi ketiga isu keperluan ini. Mana kata hari ini Teras 16 ini mesti menjadi pemacu utama sebab apa? Ianya memenuhi warga dewasa sekalian. Mudah saja kes kerajaan pada hari ini. Manakala kes pembangkang hanya perlu tunjukkan sahaja bagaimana Teras 16 ini tidak pun memenuhi 3 kedesakan ini yang akhirnya tidak perlu menjadi pemacu utama yang diperlukan. Mudah saja untuk mereka fahami warga dewasa sekalian. Kita lihat pula dalam hujah pertama dalam meja perwakilan pembangkang warga dewasa sekalian. Hujah pertama ini sudah pun tidak logik dan dipatul. Kenapa hari ini mereka katakan kepada kita Sabah ini tidak perlukan Teras 16 SDG sebab apa? Kata mereka Sabah ini lain daripada isu global dan sebagainya. Mereka katakan kepada kita sebab apa tidak perlu SDG 16 ini, tidak perlu Teras 16 SDG ni sebab adanya RMK 12 warga dewasa sekalian. Di mana keadaan logik tersebut yang dipertua? Mereka kata ada RMK 12 sebab itu kita perlu SDG iaitu Teras 16 SDG warga dewasa sekalian. Pada peringkat pertama anda sudah salah yang dipertua. Dalam analisa hujah ini juga anda tidak pernah membuktikan bagaimana hari ini Teras 16 SDG itu, bagaimana hari ini RMK 12 ini tak ada kaitan pun dengan pemacu utama SDG dan tidak pun menyelesaikan 3 keterdesakan utama yang kami bawakan pada anda warga dewasa sekalian. Mana kata pada hari ini anda pun tidak pernah menafikan dalam hujah pertama bagaimana Teras 16 SDG ini tidak pun menyelesaikan 3 isu itu dan akhirnya tidak pun patut menjadi pemacu utama yang dipertua. Itulah masalah di Pawagam Pembangkang. So, saya bergerak pada hujah ini, silakan satu. Tak ada nampaknya, terima kasih. Tuan Dipertua, kita terus bergerak dalam hujah kedua dan hujah ketiga di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Di mana dalam hujah kedua ini, saya akan ceritakan kepada anda dalam aspek Teras 16 SDG yang kedua, iaitu dalam aspek ke institusi yang kuat warga dewasa sekalian. Dalam hujah ketiga, saya akan ceritakan dalam aspek yang ketiga, iaitu aspek keadilan warga dewasa sekalian. Baiklah, pertama, aspek institusi yang kuat warga dewasa sekalian. Warga dewan hari ini dalam keadaan negeri Sabah ini kita ada 2 isu utama yang sangat berat dan dipertua. Di mana hari ini kita lihat isu ketirisan tender warga dewasa sekalian. Contohnya hari ini kita lihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini setiap tahun telah berjaya menangkap kartel tender Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada tahun 2019 merekodkan bahawa 25 individu merangkumi pemilik dan pengguna syarikat ini ditahan sebab apa? Menggunakan dokumen palsu seperti penyata bank palsu bagi mendapatkan tender Jabatan Pendidikan Negeri Sabah warga dewasa sekalian. Sehingga kan hari ini pada Mac 2020 sendiri pihak media yang melaporkan bahawa seramai 19 kontraktor ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini kerana apa? Kerana mereka mengemukakan penyata bank palsu kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Untuk apa warga dewasa sekalian? Untuk mereka memperolehi tender dan sebagainya. Malah jika kita lihat dalami isu ini warga dewasa sekalian, perkara ini berpunca daripada dalam utama, iaitu warga dewan dalam utama yang menyebabkan isu kartel tender ini adalah dalam utama ialah Ketua Kartel Tender Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ialah Datuk Sangka Rasam, iaitu bekas penolong kanan kurikulum SMK Nabawan yang dipertua, di mana Datuk Sangka Rasam ini memonopoli pembekal tender makanan masak di lebih 60 sekolah warga dewasa sekalian dan hasil
siasatan SPRM ini yang ditangkap ini merupakan anak buah kepada Datuk Sangka Rasad ini, warga dewan sekalian. Lihat ketirisan isu tender ini sebab apa? Yang Datuk Sangka ini ingin memberi tender kerana kepada anak-anak buah mereka, sehingga kan hari ini ia berlakunya ketidakadilan dan juga isu tender warga dewan sekalian. Itu isu yang pertama. Isu kedua ialah isu tentang penyelewengan pegawai Tanya Dipertua, di mana hari ini kita lihat baru-baru ini berlakunya isu skandal tentang kes air Sabah warga dewan sekalian, di mana 114 juta ditangkap daripada pegawai kanan Sabah sendiri, menunjukkan menyalahgunakan kuasa menyabitkan projek infrastruktur Tanya Dipertua. Kita lihat pula dalam Teras 16 SDG ini, iaitu Teras 16.5 menyebutkan mengurangkan rasuah dan rasuah dengan ketara dalam semua bentuknya, dan Teras ke-16.6 untuk membangunkan institusi yang berkesan, bertanggungjawab dan terus di semua peringkat warga dewan sekalian. Sekiranya kita memacukan Teras 16 ini, kita dapat melahirkan institusi yang lebih telus, yang lebih transparan warga dewan. Demi apa? Demi kesejahteraan rakyat Sabah itu sendiri. Hujah ketiga berkaitan dengan keadilan warga dewan sekalian. Sabah hari ini mengalami masalah tentang perkahwinan campur disebabkan apa adanya pendatang izin tanpa pendatang asal tanpa izin daripada Filipina dan sebagainya, menyebabkan ini berlakunya perkahwinan campur, dan rakyat Sabah ini menunjukkan bahawa lebih 595,000 penduduk Sabah tidak punya ikat pengenalan Tanya Dipertua. Kesannya apa? Mereka tidak boleh akses kepada hak pendidikan, hak pekerjaan yang sah warga dewan sekalian, malah adanya yang ditindas warga dewan sekalian, menunjukkan ini keadilan tersebut tidak pun dapat dicapai. Tetapi dengan kita memacukan Teras 16 ini, iaitu 16.9 menunjukkan bahawa menjelang 2030 sedangkan identiti yang sah untuk semua termasuk pendaftaran kaya ini, kita dapat mengangkat keadilan rakyat Sabah warga dewan sekalian. Rangkumannya pada hari ini sekalian telah tunjukkan kepada anda, Teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama SMJ warga dewan sekalian. Maka tak ada apa yang saya minta, mohon usul diterima sisi dewan. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Boleh dengar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Pembangkang, rakan-rakan kerajaan, seterusnya sisi Dewan yang bersidang. Baiklah, kami di Perwakilan Pembangkang masih lagi teguh menolak usul, iaitu Teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama, melihatkan kepada kes kami ketidaksesuaian kepada keperluan di Sabah. Baiklah, bergerak terus kepada pertikaian saya yang pertama berkaitan dengan pertikaian konsep, yang mana bangkit Perdana Menteri sebentar tadi mendefinisikan konsep dengan begitu lompang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila mereka tidak adil di perwakilan Perdana Menteri, apabila mereka mengambil Teras 16 ini, yang mana mereka ambil berkaitan dengan Teras ke-16, iaitu keamanan, keadilan dan pertumbuhan perkukuhan agensi, yang mana mereka gelapkan ke-15 Teras ini yang seisi Dewan sekalian, yang mana katanya mereka ini tidak begitu peka dengan usul yang diperdebatkan pada hari ini. Seterusnya, mereka berkata berkaitan dengan isu mendesak. Berkaitan dengan isu mendesak, yang mana mereka tetapkan keamanan, keadilan dan pertumbuhan institusi, yang mana saya katakan pada hari ini mereka gagal menyatakan keterdesakan itu di dalam pengujian mereka sebentar tadi, yang mana akan saya bidas sebentar lagi. Seterusnya, tahu pun ataupun tidak, mereka menyebutkan perkataan pemacu utama SMJ, yang mana mereka tidak langsung menyebutkan apakah pemacu utama SMJ, walhal berkaitan dengan objektif pun mereka tidak sebutkan, Yang Berhormat. Seterusnya, yang mana kita tahu SMJ ini merupakan lonjakan ekonomi negara selepas COVID-19, yang mana kita tuntut dekat dalam SMJ ini untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan juga politik negara selepas COVID-19. Ini sangat bercanggah dengan objektif SMJ, yang mana kata Teras 16 SDG ini sangat bercanggah dengan objektif SMJ. Seterusnya,
Beralih kepada pembedasan hujah yang pertama di bawah kata kunci institusi yang kuat, yang mana saya katakan pada hari ini hujah ini sangat tidak relevan dibawakan dekat dalam dewan perdebatan, yang mana mereka bercerita berkaitan dengan tender, mereka bercerita dengan rasuah, yang mana mereka kaburkan objektif-objektif yang dibawakan di dalam trust kepada RMK 12 maupun SMJ, yang mana saya berikan satu, kelestarian sektor pendastrian, keoptimalan industri agro, pemodenan pelaburan petani dan penternakan, bayaran modal insan, kesejahteraan rakyat, dan juga jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau, yang mana IKTA ini sangat tidak menepati objektif yang hendak kita bawakan di Dewan Perdebatan ini. Seterusnya, hujah mereka yang kedua, keadilan. Mereka bercerita berkaitan dengan perkawinan campur. Seterusnya mereka katakan isu tiada pengenalan. Saya katakan di Sabah ini mereka tidak faham apakah isu-isu yang seperti ini di Sabah. Mereka tidak duduk di Sabah dan mereka tidak paham berkaitan dengan isu-isu ini. Sebenarnya isu-isu sebegini tidaklah begitu populer di Sabah, dan mana jika isu-isu itu begitu populer di Sabah, kita akan bawakan dekat dalam SMJ ini. Namun itu yang mereka gagal di perwakilan kerajaan. Seterusnya, sebelum saya beralih kepada penghujaan, silakan satu. Datuk, hari ini macam mana keadaan IC mereka nak bekerja dengan sah, macam mana mereka nak elak daripada ditindas? Yang mana inilah permasalahan di perwakilan kerajaan, yang mana mereka bawakan teras 16 ini. Yang kami bawakan ialah RMK 12 yang menjadi pemacu kepada teras utama SMJ, yang mana dapat kita meningkatkan dari segi M itu sendiri, yaitu modal insan dan kesejahteraan rakyat. Ini yang akan saya bawakan. Seterusnya beralih kepada penghujaan saya yang pertama di bawah kata kunci RMK 12 sebenarnya sebagai pemacu utama, melihatkan kepada objektif yang sama. Saya berikan satu contoh, peningkatan berkaitan dengan isu infrastruktur, yang mana isu yang selari diselesaikan bersama. Contohnya semasa penubuhan RMK 12, SMJ bekerjasama dengan RMK 12 memperbaiki isu infrastruktur. Saya berikan satu contoh, yaitu wujudnya Projek Pen Borneo, yang mana sekarang masih lagi berada dekat dalam progres yang baik dan juga masih lagi dalam pembinaan yang baik. Seterusnya saya beralih kepada Sabah menyumbang bajet bernilai RM1.48 bilion untuk rolling plan kedua RMK 12, yang mana saya katakan di sini RMK 12 ini menjadi pemacu utama Sabah apabila wujudnya program-program atau wujudnya proyek-proyek di bawah payung yang sama. Seterusnya saya buktikan RMK 12 akan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di Sabah, yang mana RMK 12 ini merupakan pemacu utama kepada pemacu utama SMJ. Seterusnya beralih kepada isu yang seterusnya sejak zaman RMK 12 yang akan menjadi pemacu SMJ. SMJ menambah baik projek perumahan rakyat, ditambah dana sebanyak RM60.000 bagi membantu rakyat Sabah. Ini menunjukkan bahawa RMK 12 dan SMJ ini begitu selari dan serasi bersama. Seterusnya bergerak terus kepada hujah saya yang kedua di bawah kata kunci SDG hanya menjadi pemacu sampingan SMJ. Dalam persidangan World Urban Forum, dunia perlu bersama-sama mencapai matlamat pembangunan mapan sebelum mencecah tahun 2023. Malaysia masih dalam keadaan ingin mencapai agenda itu, tidak sesuai untuk menjadi pemacu utama kepada SMJ yang lebih tertumpu kepada negeri, yang mana Perdana Menteri Ketua Pembangkang saya tadi, isunya tidak sama. Untuk mencapai tahun 2023, sukar untuk negara capai, apatah lagi di Sabah. Seterusnya, dalam mesyuarat Majlis sebagai negeri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan pertumbuhan pusat matlamat pembangunan mapan SDG dalam usaha mempergiat program ini semakin meningkat di bawah RMK 12 di bawah naungan SMJ. Secara rangkumannya, kami di perwakilan kerajaan pembangkang masih lagi menolak usul yaitu Trust 16 SDG menjadi pemacu utama, melihatkan kepada kes kami ketidaksesuaian kepada keperluan di Sabah. Mohon untuk terus membangkang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini kita teruskan lagi.
Saya menjemput Yang Berhormat Perdana Menteri pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Suara suara boleh dengar? Ya, boleh. Baik, terima kasih. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak jati Sabah pada hari ini, saya amat berasa kecewa dengan perwakilan pembangkang pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan Sidang Dewan, pada hari ini kita tidak perlu pergi lebih jauh dahulu. Malahan kita pandang dulu kepada Timbalan Ketua Pembangkang. Tuan Yang di-Pertua dan Sidang Dewan sekalian, pada hari ini bangkitnya Timbalan Ketua Pembangkang, beliau kata bahawasanya kerajaan ini gagal beritahu tentang semua teras dalam SDG iaitu Sustainable Development Goal. Sedangkan pada hari ini, usul kita adalah memfokuskan teras 16 itu sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Jadi bagaimana pihak Timbalan Ketua Pembangkang boleh bangkitkan perkara sebegini? Itu baru bidasan-bidasan manja. Tuan Yang di-Pertua, sebaliknya pada hari ini seperti biasa, menjadi kelaziman saya pada hari ini untuk membidas segala hujah-hujah peso daripada meja perwakilan pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kes kami cukup mudah. Bahawasanya teras 16 SDG Sustainable Development Goal itu mesti menjadi pemacu utama SMJ, Tuan Yang di-Pertua. Hal ini kerana apa? Saya akan ceritakan di dalam rangkuman perdebatan saya sebentar nanti, Tuan Yang di-Pertua. Baiklah. Seterusnya, apa kelemahan-kelemahan Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini? Yang kedua, beliau ini barangkali saya kata bagus kerana seorang yang jujur bagi saya. Di mana pada hari ini, beliau mengaku sendiri tak mahu nafikan teras 16 SDG ini malah untuk dijadikan pemacu utama SMJ. Sebaliknya, seronok bercerita tentang RMK. Tuan Yang di-Pertua, sebagai seorang pembangkang yang baik, seharusnya bertembung dengan meja perwakilan kerajaan. Bila pihak kerajaan ceritakan tentang teras 16, maka pihak pembangkang ceritakan tentang keburukan teras 16. Itu sepatutnya yang dilakukan oleh pembangkang. Duduk dulu, matikan mikrofon. Tuan Yang di-Pertua dan Sidang Dewan sekalian. Yang ketiga, sedikit peringatan saya kepada Timbalan Ketua Pembangkang, jika takut untuk bertembung dan tidak nafikan perwakilan kami, maka eloklah jadi kerajaan sahaja duduk di sebelah kami. Itu perkara yang sebaiknya. Baiklah, selesai pembidasan manja saya terhadap Timbalan Ketua Pembangkang. Seterusnya, kita bergerak kembali kepada Ketua Pembangkang itu sendiri, Tuan di-Pertua. Hal ini lagi membawa masalah besar yang dilakukan oleh pihak pembangkang itu sendiri. Pertama, kita lihat pada hari ini, beliau kata teras 16 tidak memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat. Kerana itu saya bangun bagi celahan. Namun, apabila saya tanya, adakah dengan menjaga sempadan di negeri Sabah ini menjamin kesejahteraan rakyat ataupun tidak? Ketua Pembangkang jawab, ya betul, setuju. Maka di sini Ketua Pembangkang sendiri setuju bahawasanya teras 16 SDG Sustainable Development Goal ini mesti menjadi pemacu utama SMJ. Inilah kelemahan yang dibawa oleh pihak pembangkang, tak faham usul ke bagaimana. Saya pun pelik kadang-kadang. Tuan di-Pertua dan Sidang Dewan sekalian. Kedua, ini kerana kesilapan yang pihak pembangkang. Awas sabar, awas sangat menghukum kerajaan. Hujah pun kita tak habis lagi, tiba-tiba nak membidas sampai 30 gapah dan kita takkan adakan berkaitan dengan konsep parti iaitu pendatang asing tanpa izin. Mestilah ada kerana ia berkaitan dengan keamanan di rakyat negeri Sabah itu sendiri. Yang ketiga, dia bawa lagi RMK 12 pula. Tapi tak pernah buktikan SDG ini tak mampu menjadi pemacu utama SMJ. Inilah sepatutnya yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Buktikan dulu, nafikan yang SDG ini tak mampu jadi pemacu utama, baru bagi rancangan yang baru. Ini tak nafikan langsung, Tuan Yang di-Pertua. Ini kelemahan besar yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Yang keempat, tak dibidas juga apakah kelemahan-kelemahan SDG. Dan yang kelima, dia tak buktikan pada kita apa itu teras di dalam teras 16 di dalam teras SDG itu sendiri yang Tuan di-Pertua. Yang berhormat, jika ini tidak mengkaji usul, jadi Ketua Pembangkang ni, kita kenalah rajin sikit buat kerja. Mungkin barangkali sudah pusingan kelima. Elok kalau penat, duduk di bangku simpanan. Tuan Yang di-Pertua dan Sidang Dewan sekalian. Maka pada hari ini, sebelum saya kemukakan dan mengukuhkan hujah di perwakilan kerajaan, silakan satu. Yang berhormat, apakah peranan teras 16 SDG kepada pemacu utama SMJ? Respon.
Ya, memang betul dia akan menjadi pemacu utama SMJ itu sendiri. Sebab kita lihatkan dalam 3 aspek ini Tuan Dipertua. Kita lihat apa yang dibuktikan dalam hujah kerajaan pada hari ini. Pertama, kita lihat kenapa wujud SDG ini adalah kerana keterdesakan. Berbuih mulut Perdana Menteri nyatakan tadi, iaitu kerana kekurangan yang ada di dalam negeri Sabah itu sendiri. Pertama, kita lihat pada hari ini keadaan rakyat Sabah ini terhadap ancaman peperangan diraja, iaitu tentera Raja Sulu itu sendiri Tuan Dipertua. Dan pada hari ini, apabila kita jadikan teras 16 SDG ini sebagai pemacu utama, maka ia akan terbentuk dalam bawah satu konsep, iaitu membina keamanan itu sendiri Tuan Dipertua. Yang kedua, kita lihat pada hari ini, wujud pelbagai jenis skandal. Contoh skandal air di negeri Sabah. Tuan Dipertua, bayangkan pada hari ini, kalau kita tengok pada tahun 2005 hingga 2016, Kementerian Kewangan Negeri Sabah dia telah meluluskan 4.3 juta waran peruntukan am. Tetapi pada tahun seberikutnya, keadaan sektor ataupun skandal air di negeri Sabah masih lagi berlaku. Ini yang ditunjukkan bahawasanya terdapat pelbagai anasir-anasir ataupun yang ingin menjadikan supaya dia tidak dapat memberi manfaat kepada rakyat Sabah itu sendiri Tuan Dipertua. Dan yang ketiga, tiada akses secara sistem untuk memproses maklumat di negeri Sabah itu sendiri. Ini di bawah lembaga kata institusi yang kuat. Yang berhormat, kalau kita ada sesuatu akses seperti sistem itu sendiri, dia akan membawa institusi yang kuat. Di mana di sini ketiga-tiga perkara ini tiada dalam SMJ. Sewajarnya dijadikan pemacu utama ke dalam SMJ supaya ia membentuk sesuatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Tetapi pada hari ini pembangkang masih tidak dinafikan, masih tak nafikan puan kami pihak kerajaan bahawasanya SDG itu tak memberi manfaat kepada rakyat negeri Sabah. Itu kesilapan pertama. Dan yang kedua, pada hari ini saya bagi contoh lagi. Institusi ini dia boleh meliputi agensi-agensi yang berada di Sabah. Contohnya, agensi-agensi yang kita boleh lihat ada institusi pendidikan, agensi perhutanan dan sebagainya. Malahan, kalau kita tengok, institusi yang mengawal keselamatan di sepadan negeri Sabah pun, dia boleh berlaku lagi Tuan Dipertua. Bayangkan pada hari ini, bagaimana pendatang asing boleh terlepas masuk ke dalam sempadan Sabah? Masalahnya pada hari ini, kita nak selesaikan perkara inilah. Kerana itulah, kita harus menjadikan 16 SDG Sustainable Development Goal ini sebagai pemacu utama SMJ supaya kita dapat mengelakkan dan mengawal lagi apakah yang kekurangan di rakyat negeri Sabah itu sendiri. Segalanya untuk manfaat negeri Sabah itu sendiri. Baiklah, yang seterusnya rangkuman perdebatan kita pada hari ini, kita dapat lihat bahawasanya pembangkang tidak menafikan tetapi terus membawa perancangan baharu. Tetapi perancangan itu pun kita sudah tahu di mana pada akhir kelaknya berbalik semula kepada Sustainable Development Goal itu sendiri, di mana yang kita wajar jadikan Sustainable Development Goal itu sendiri. Jadi pesan saya, jangan jadi macam pembangkang, dah terengantuk baru nak tengadah. Sampai bila kita nak tengok anak-anak rakyat Sabah mungkin dibunuh kejam dengan tentera di Raja Sulu. Baik Yang Berhormat, ini saya mohon untuk terus mencadang demi rakyat Sabah. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Persidangan ini diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dengan ini dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Ya, boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat seluruh warga yang bersidang. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini usul kita masih lagi sama. Teras 16 SDG Sustainable Development Goals dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan mesti menjadi pemacu utama SMJ yang pada hari ini bangkit saya selaku pembangkang pertama di perwakilan kerajaan pada hari ini. Saya masih lagi menyokong perwakilan pembangkang dengan pembawaan kami teras 16 SDG Sustainable Development Goals tidak mesti menjadi pemacu utama SMJ ini warga Dewan sekalian. Baiklah, mari kita lihat kesalahan utama yang terjadi daripada kerajaan seawal Perdana Menteri sehinggalah menteri yang pertama di perwakilan kerajaan pada hari ini. Buktinya mereka sangat bercapa-capa warga Dewan sekalian, kerana apabila anda dengarkan pentakrifan definisi seawal daripada Perdana Menteri menceritakan tentang satu teras sahaja, iaitu teras ke-16, dan adakah anda dengar sebentar tadi baru sahaja menteri pertama tiba-tiba nak bawa masuk dalam Dewan tentang
nak bawa masuk dalam Dewan tentang teras-teras lain, sebagai contohnya teras isu air di Sabah ini warga Dewan. Yang pertamanya saya nak bagi tahu kepada anda semua, teras 16 SDG ini adalah satu benda yang besar warga Dewan sekalian. Bila mana anda nak jadikan ia sebagai pemacu utama untuk Sabah Maju Jaya, ia tidak akan menurut kepada keperluan semasa isu Sabah warga Dewan sekalian. Sebab itulah kes kami di perwakilan pembangkang pada hari ini, kita akan melihatkan kepada ketidaksesuaian kepada keperluan Sabah pada hari ini. Jangan dulu goyang kepala warga Dewan, tolong dengar dulu penjelasan pada hari ini. Baiklah, permasalahan kedua mereka pada hari ini adalah seawal Perdana Menteri, mereka mentakrifkan mesti menjadi pemacu utama itu apabila mereka melihatkan kepada 3 keterdesakan di Sabah ini dari segi teras ke-16, yaitu yang menjaga dari segi keamanan, keadilan dan pertumbuhan kukuh warga Dewan sekalian. Ingin saya bangkitkan di sini, usul kita pada hari ini bukan teras 16 SDG sahaja. Teras 16 SDG ini perlulah dibuktikan menjadi pemaju utama kepada SMJ. Tapi anda sedar atau tidak, dari awal perdebatan hari ini, anda cuma nak cerita tentang teras 16 SDG yang bermatlamatkan keamanan, keadilan dan pertumbuhan kukuh, tanpa anda kaitkan dengan SMJ yang pada hari ini anda tahu atau tidak, SMJ ini matlamat akhirnya adalah untuk meningkatkan ekonomi Sabah dan meningkatkan pembangunan Sabah warga Dewan sekalian. Saya kira hari ini anda merupakan kerajaan yang gagal karena tidak menurut dengan usul yang anda cadangkan, yang anda usulkan pada hari ini warga Dewan sekalian. Dan apabila kami bangkit bertanya dalam celahan apa sebenarnya keperluan mendesak, cerita tentang keamanan, keadilan, pertumbuhan kukuh yang pada saya kita perlu tolak ini sebab ia tidak ada kaitan langsung dengan Sabah Maju Jaya warga Dewan sekalian. Sebab objektif terakhir, matlamat terakhir Sabah Maju Jaya ini kita perlu bersetuju. Memang hanya satu, meningkatkan ekonomi, meningkatkan pembangunan negeri Sabah. Dan mereka tidak ceritakan kepada kita seisi Dewan bagaimana teras ke-16 mereka ini yang berlatar belakangkan keselamatan, keadilan dan pertumbuhan kukuh ini. Apa sebenarnya kaitan dengan SMJ warga Dewan sekalian dan kenapa sebenarnya ia perlu dijadikan pemacu utama? Hari ini mereka datang memberi tahu kepada kita seluruh seisi Dewan tentang bagaimana isu-isu keselamatan lah, isu-isu keadilan lah, pertumbuhan kukuh dan sebagainya warga Dewan, yang pada saya kiranya memang kita tidak menurut kepada takrifan Sabah Maju Jaya dari segi objektifnya sendiri, apalagi dari segi pelaksanaannya warga Dewan sekalian. Dan seterusnya, apabila kita cerita tentang adakah 16 teras ini mereka betul-betul definisikan? Tidak, sebab mereka hanya memilih kepada teras ke-16, yaitu berlatar belakangkan tentang keamanan, keadilan dan pertumbuhan kukuh, yang mana sebenarnya pada hari ini ada banyak sebenarnya teras lain kalau anda nak kaitkan dalam Dewan Sidang yang berkait dengan SMJ, tapi mereka ini menolak untuk kita bertembung. Sebab pada hari ini saya kira apabila saya masuk Dewan, saya akan berjumpa dengan kesemua teras 16 SMJ ini sebagai pemacu utama SMJ, tetapi mereka tidak bawakan benda yang berkaitan, sebaliknya membawa benda-benda yang tidak berkaitan langsung dengan objektif dan matlamat akhir SMJ warga Dewan. Dan apabila kita lihat kepada hujah, silalah satu sebelum. Datuk pada hari ini usul meminta untuk kita bincang teras ke-16, bukan 16 teras warga Dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini macam mana kita nak maju ekonomi kalau ada penyelewenggan, ada ketirisan tender warga Dewan. Yang berhormat, yang pertama sekali, anda hari ini tak baca usul ke teras 16 SDG warga Dewan, bukan teras ke-16. Baiklah, kita masuk kepada hujah. Yang pertama, cerita kepada keamanan. Mereka kata nak cerita pasal isu lahan Datuk dari segi keselamatan warga Dewan. Saya kira ini masih kita boleh tolak kerana tidak ada rasionalnya langsung dengan matlamat utama Sabah Maju Jaya. Bagaimana keamanan pada hari ini dapat mendukung objektif dan matlamat terakhir Sabah Maju Jaya itu tidak ditakrifkan dan dikaitkan dengan baik dan seterusnya. Bercerita tentang institusi yang kuat. Ini saya panas. Sebab mereka ini menfitnah Datuk kandung saya sendiri. Katanya Datuk Sangkar terlibat dalam kes pecah amanah, menipu tender katanya warga Dewan. Sedih hati saya kalau Datuk saya tahu. Takutlah Datuk Sangkar ke hari ini bercerita tentang berlaku ketidakadilan, berlaku pecah amanah. Saya tuntutlah dalam nanti penggulungan anda beritahu kepada saya autoriti mana yang nak menuduh, nak memfitnah Datuk saya itu. Dan hujah ketiga bercerita tentang keadilan SMJ dan bercerita tentang keadilan. Saya kira ini tidak ada satu takrifan kaitan yang bagus dan positif untuk kita bercerita dalam sidang ini, sebab kita bercerita tentang teras 16 SDG yang boleh menjadi pemacu utama, tetapi tidak ada pemacu utama, dan keperluan untuk SDG ini menjadi kepada pemacu utama SMJ ditunjukkan di sebelah perwakilan kerajaan warga Dewan.
Sebab itulah hari ini di perwakilan pembangkang yang cantik dan baik hati ini, kami bawakan kepada anda semua, teras 16 SDG tidak mesti menjadi pemacu utama SMJ kerana kita melihatkan kepada ketidaksesuaian untuk keperluan Sabah. Sebab yang pertama, hujah ketidakselarian isu di antara SDG dan juga SMJ ini warga dewan. Sebab SDG ini asalnya besar, yang global. Manakala SMJ ini daripada negeri, ia tidak selari usul yang besar dan usul yang kecil. Sepatutnya anda letakkanlah sesuatu polisi di tengahnya. Contohnya saya bagilah kan RMK ke-12 warga dewan sekalian, tapi tidak dibawakan dengan baik oleh perwakilan kerajaan. Yang kedua, hujah kami bercerita tentang RMK 12 sepatutnya sebagai pemacu utama yang lebih sesuai, tetapi tidak disambut baik oleh pihak kerajaan pada hari ini. Dan yang ketiga, kami bagi tahu kepada mereka bahawa SDG ini hanya layak sebagai pemacu sampingan warga dewan sekalian. Maka anda sedar ataupun tidak, seisi dewan bersidang, kita sebenarnya kami di perwakilan pembangkang lebih mendepani usul. Kerana apabila kami bercerita tentang teras 16 SDG Sustainable Development Goals ini tidak mesti menjadi pemacu utama SMJ, melihatkan kepada ketidaksesuaian kepada keperluan negeri Sabah ini. Itu sahaja, tiada apa yang saya pinta. Mohon untuk terus membangkang. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat dari pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan usul akan diteruskan lagi dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan sesi penggulungan di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil dan menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tiba kita di sesi penggulungan, sesi aman tanpa izin laluan. Maka warga dewan sekalian, mari suka untuk saya ceritakan dan jernihkan apa yang keruh dalam perdebatan kita pada hari ini. Usul teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama. Warga dewan sekalian, bangkit saja perwakilan pihak kerajaan pada hari ini mendefinisikan usul dengan agak lompong warga dewan sekalian. Kami akan ceritakan pada hari ini mereka bawakan kemestian pada hari ini melihatkan 3, keadilan, keamanan dan institusi yang kukuh warga dewan sekalian. Seterusnya, mereka tidak menceritakan kepada isi dewan apakah keadaan peranan, apakah keadaan pemacu utama pada hari ini sebagai menjadi satu peranan dalam mencapai matlamat SMJ pada hari ini. Itu yang digenapkan dan digelapkan perwakilan pihak kerajaan pada hari ini sehingga hala tujuh perdebatan kita hilang warga dewan sekalian. Di perwakilan kerajaan menceritakan hujah yang pertama, keamanan ancaman kedaulatan. Yang kedua, institusi yang kuat dan yang ketiga soal keadilan. Warga dewan sekalian, rangkuman hujah di perwakilan pihak kerajaan pada hari ini mudah. Bagaimana kami tinggalkan persoalan, bagaimana ini menjawab matlamat SMJ. Itu yang kami tuntut di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini. Sebab usul kita pada hari ini, kita bincangkan bagaimana SDG ini mampu menjadi teras utama kepada SMJ. SMJ warga dewan sekalian, kerana matlamat kita ingin memajukan Sabah. Itu sahaja yang berhormat perlu ceritakan dalam seisi dewan pada hari ini, namun gagal. Sayang, 1000 kali sayang. Pihak pembangkang pada hari ini lebih mendapatkan usul. Kami ceritakan, kes kami melihatkan kepada ketidaksesuaian kepada keperluan Sabah pada hari ini. Kami ceritakan bagaimana ada isu-isu yang perlu kita titik beratkan lagi, lalu kita cadangkan ada matlamat yang lebih, ada teras yang lebih kita perlu utamakan berbanding 16 teras SDG ini warga dewan sekalian. Yang pertama, kami ceritakan tentang ketidakselarian isu. Yang kedua, tentang RMK 12 sebagai pemacu utama, dan yang ketiga, SDG ini tidak kita lupakan. Kita jadikan pemacu sampingan warga dewan sekalian. Kami ceritakan
bagaimana pada hari ini kami nafikan teras SDG ini sebagai pemacu utama. Kerana apa? Kerana ada isu yang lebih utama untuk kita bincangkan pada hari ini. Namun perwakilan pihak kerajaan tidak menerima pembawaan kami. Tidak apalah, kita lihat siapa yang lebih murni pada hari ini. Timbang taraf perdebatan kita pada hari ini mudah, warga dewan sekalian. Pembawaan perwakilan pihak kerajaan pada hari ini agak bercapa. Bangkit yang pertama, cerita pasal teras 16, kami terima. Bangkit yang ketiga, tiba-tiba bawa pasal isu air. Teras ke-6, warga dewan sekalian. Bagaimana 16 tiba-tiba jadi 6? Saya pun tidak tahu pada hari ini. Kami lebih menjawab beban bukti yang diberikan oleh perwakilan pihak kerajaan. Mereka tanyakan kepada kami, bagaimana teras 16 pada hari ini tidak menjadi pemacu utama. Ujar kami 1, 2, 3. Kami ceritakan semuanya. Kenapa teras 16 tidak mampu menjadi pemacu utama. Lalu kami bawakan kepada pendekatan yang lebih murni. RMK 12 lebih menjadi utama pada hari ini. Dengan bagaimana mereka menggelapkan SMJ ini, lalu tiba-tiba ingin memperjuangkan nasib anak Sabah seperti saya. Sayang 1000 kali sayang. Karena apa? Sabah dekat di hati saya. Karena itulah kami memperjuangkan nasib Sabah dengan kita pentingkan matlamat dan objektif selari dengan teras RMK 12 pada hari ini. Rangkumannya, warga dewan sekalian, saya mohon pinta seisi dewan pada hari ini untuk kita sama-sama timbangkan untuk usul ini diterima, warga dewan sekalian. Marilah kita tolak bersama-sama demi kesejahteraan rakyat. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil daripada pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dengan ini dipersilakan. Tuan Yang di-Pertua, di minit akhir penggulungan pada hari ini, akan saya memohon untuk kita teliti satu persatu pembawaan pihak kerajaan dan pihak pembangkang yang manakah lebih memahami usul Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, sebelum itu mari saya ajar tata bahasa sedikitlah Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Kerana kita lihat ada masalah pencerapan. Yang pertamanya, pada hari ini usul berbunyi teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama, Tuan Yang di-Pertua. Beza teras 16 dengan 16 teras ini, Tuan Yang di-Pertua, perlu diketahui oleh pihak pembangkang. 16 teras barulah kita perlu cerita ada 16 teras. 16 perlu kita cerita. Teras 16 ini bermakna apa? Teras ke-16. Faham pihak pembangkang? Jadi kita gerak kepada penggulungan pihak pembangkang pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Masalahnya apa? Masalahnya kerana mereka tidak ingin pun bertempur dengan kami, Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Mereka katakan definisi kami lompong. Baiklah, kita lihat timbang taranya. Definisi kami telah pun berikan di dalam kami mendefinisikan usul ini. Kami kata apa? Teras 16 ni kami telah tunjukkan, kami telah perkenalkan, dan di dalam titik pertikaian kita mesti kami berikan 3 isu yang terdesak ini, Tuan Yang di-Pertua. Isu keamanan, isu keadilan dan isu pengutuhan institusi, Tuan Yang di-Pertua. Jadi senang saja, itu justifikasi ada 3 isu ini. Dan kayu ukur, adakah teras ke-16 ini dapat menyelesaikan isu ini? Itu perlu kami bawa. Senang saja, yang pihak pembangkang perlu bawa iaitu buktikan tidak dapat selesaikan isu ini. Namun tidak juga mereka ingin ikut, Tuan Yang di-Pertua. Kami beri justifikasi, kami beri kayu ukur pun mereka kata lompong. Sedih, Tuan Yang di-Pertua. Jadi apa yang mereka ingin tunjukkan? Mereka ingin katakan pada kita pada hari ini ada isu lebih utama, Tuan Yang di-Pertua, daripada awal hingga akhir. Jadi saya persoalkan, apa isu lebih utama? Kerana apa? Kerana mereka hanya cakap ada isu lebih utama. Apa? Adakah mereka berikan kita nombor yang pertama, yang kedua, apa isu utamanya? Tidak pun, Tuan Yang di-Pertua. Sibuk mengatakan ada isu utama, itu sudah cukup untuk menolak definisi kami, Tuan Yang di-Pertua. Saya pun tidak faham. Dan kita lihat di dalam penghujaan mereka pun sebenarnya masalah pertama pun pengujian mereka adalah kita lihat hujah pertama, hujah kedua pun dah bercanggah, Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama bercakap bagaimana teras 16 ni tidak sesuai. Okey, yang kedua bercakap mengenai teras 16 ini hanya sampingan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, jika teras 16 ini hanya sampingan, bermakna ia sesuai lah, Tuan Yang di-Pertua. Jadi kita lihat pencanggahan hujah ni pun dibawa daripada awal hingga akhir. Mereka tidak sedar hujah dan konsep mereka bercanggah dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Lalu pun jika kita ingin menerima
terima hujah mereka. Kita lihat hujah yang pertama ni, mereka kata tak sesuai kerana apa? Kerana RMK ke-12 pula yang sesuai, Tuan Yang Dipertua. Itu bukan cara membangkang, itu bukan cara menafi, itu tiba-tiba membawa isu baru, Tuan Yang Dipertua. Mereka tak berdebat pun usul kita pada hari ini. Perlu ke kita terima hujah mereka, Tuan Yang Dipertua? Itu masalah hujah yang pertama. Hujah kedua pun sama, Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Mereka tunjukkan pembangunan meningkat pun di bawah RMK 12 dan sebagainya. Tak pernah pun nafikan teras 16 ini, Tuan Yang Dipertua. Kami telah pun di dalam pendefinisian tunjukkan apakah itu teras 16. Tak perlu pun nak definisikan kembali, tunjukkan je teras 16 ni tak sesuai. Pun tak nafikan tiba-tiba bahawa RMK ke-12 pula, Tuan Yang Dipertua. Sebab itulah kami tunjukkan di dalam ini ada 3 isu. Jadi kami bawa hujah berkenaan isu keamanan. Bagaimana adanya ancaman kedaulatan Sabah ini kita dapat lihat daripada teras 16 ini sebagai pemacu. Yang kedua, adanya isu kita perlu mengukuhkan institusi kita. Kita boleh rujuk kepada teras 16 ini sebagai pemacu juga untuk menyelesaikan ketirisan takbir urus institusi ini, Tuan Yang Dipertua. Dan hujah ketiga kami berikan adanya isu keadilan, ketidakcukupan pemberian hak akses dan sebagainya. Kita lihat di dalam teras 16 itu pun ada secara spesifik menyatakan penyelesaiannya dengan memberikan, menyebarluaskan sijil dan kad pengenalan sebagainya, Tuan Yang Dipertua. Kami telah pun jalankan tugas kami di dalam pihak kerajaan. Mohon untuk usul diterima, mohon untuk terus bercadang. Baiklah. Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Tuan Yang Dipertua dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, pusingan 5 ini adalah pusingan senyap di mana keputusan tidak akan diumumkan selepas tamat sesi perdebatan. Namun begitu, keputusan akan diumumkan di dalam bilik roll call yang akan dijangka berlangsung pada jam 3 petang di bilik roll call peserta. Para peserta dan hakim akan dijemput menyertai roll call tersebut. Sebelum itu, saya mohon ahli-ahli yang berhormat berserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya. Para hakim dan panel diminta untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Satu, dua, tiga. Seorang lagi kan? Okey. Hakim ketiga, Encik Izzat. Tak apa, saya guna phone. Tak perlu saya lah. Oh, okey. Dengan kiraan 3, saya akan mengambil rekod Zoom. 1, 2, 3. Macam mana? Okey, cepat. Dengan kiraan 3, 1, 2, 3. Okey. Sebentar ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baiklah, sekarang saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik breakout room untuk membuat keputusan. Para hakim boleh bersurai selepas selesai perbincangan dan bersedia dengan keputusan. Para hakim juga dijemput turut serta dalam bilik roll call peserta untuk sesi mengumumkan keputusan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Hello. Nak tanya boleh tak?